Kepada kita, mari kita hitung-hitungkan nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat ketenangan, nikmat dapat dalam majlis ilmu ini bersama kita. Dan syukur Alhamdulillah kepada anda semua, inilah misi kita untuk kita bina syurga di rumah, agar terbina rumah kita dalam syurga. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga satu keluarga bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan kita juga bersiaran secara langsung di Facebook TV Hijrah. Kami mintalah seru pada semua yang menonton juga boleh berikan komen, maklum balas dan kongsikan live kita di Facebook. Dan Alhamdulillah hari ini tiada lain tiada bukan, kita nak satukan ummah dengan misi mencari ilmu. Dan Alhamdulillah hari ini kita nak berkongsi tentang perkongsian berbicara tentang sedekah yang mendahului musibah. Barangkali kita tak tahu ada benda yang sedang berlaku dalam hidup kita, rupa-rupanya Allah tahan kerana ada kebaikan yang pernah kita lakukan, dalam pengkhususannya adalah sedekah. Dan hari ini syukur kita bersama Wakil Pertubuhan Mihrab Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain bersama kita untuk berkongsi mengupas bersama tentang sedekah mendahului musibah. Assalamualaikum Ustaz, sihat eh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Suara pecah sikit. Suara pecah sikit, macam dengar macam awi sikit pun ada Ustaz. Tak apa Ustaz, yang penting suara pecah tapi jangan kita berpecah Ustaz ya. Insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini Ustaz kita nak kupas sama-sama, kita nak fahamkan bahawasanya ada satu hadis ringkasannya yang kita pernah dengar bahawasanya sesungguhnya sedekah itu boleh menjauhi, boleh mengelakkan musibah. Barangkali Ustaz kita nak kongsi dengan para penonton semua bagaimana sedekah yang cukup istimewa yang Allah berikan ni, dia bukan sekadar boleh menambah rezeki, boleh memberi rahmat, memberkati hidup, tapi dia boleh menjauhkan musibah pula. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Dalam sebuah hadis dan beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani dalam kitab hadis mereka, bahawa sesungguhnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa keberkatan sedekah itu dapat menghindarkan seseorang itu daripada musibah. Apakah yang dimaksudkan dengan bersedekah seseorang itu dapat diangkat musibah daripadanya? Bukankah persoalannya telah tertulis segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Lauh Mahfuz? Bukankah segalanya telah termaktub, qada dan qadar? Dan bagaimana dengan sedekah itu boleh mengubah sesuatu yang berada di dalam Lauh Mahfuz? Maka di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menerangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan sedekah itu dapat menghindarkan musibah. Sebenarnya bukan sahaja sedekah saja yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh mengubah apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, akan tetapi selain daripadanya adalah doa. Doa, la yaruddul qada illa doa, kata Rasulullah dalam hadis dengan sanad yang kuat bahawa tidak ada sesuatu yang dapat dengan doa itu dapat menghindarkan takdir yang buruk apabila seorang itu bersungguh-sungguh berdoa. Maka apa yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Apa saja yang tertulis dalam kitab induk iaitu Lauh Mahfuz, maka ianya Allah Taala boleh padamkan, Allah Taala boleh tukarkan, atau Allah Taala boleh kekalkan apa yang berada dalamnya. Adapun dalam ilmu Allah, ianya tidak akan bertukar sama sekali. Maksudnya apa yang berada dalam Lauh Mahfuz hanya sebagai suatu sistem dan mekanisme yang Allah Taala cipta untuk SOP para malaikat buat kerja. Tetapi dalam satu bentuk yang lain, ianya adalah untuk diri manusia sebagai satu motivasi. Bila kita mengetahui bahawa dengan doa, dengan bersedekah itu dapat mengenukarkan sesuatu yang asalnya tertulis musibah tertimpa kepada kita, tapi dengan amalan itu menyebabkan musibah terangkat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha kita diberikan natijah yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia sebagai satu pembakar semangat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis yang lain pula, seseorang yang berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga menghubungkan silaturahim dapat memanjangkan usianya dan dapat meluaskan rezekinya. Maka perbincangan itu dalam konteks yang sama. Baik. Maksudnya dalam Lauh Mahfuz, kerana ianya makhluk Allah, maka ianya boleh dipinda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, luar biasa. Dan itu dia, sedekah, doa, berkhidmat kepada ibu bapa dan juga memanjangkan silaturahim itu antara perkara yang boleh menukar takdir kita. Barangkali kita, kenapalah aku ni hidup susah, orang lain usaha sikit, bapak dia kaya sebab tu dia ditakdirkan kaya, aku ni susah je kan. Jadi itu menjadi ratib ataupun zikir harian kita kan. Jadi hari ini insya-Allah mudah-mudahan dengan amalan kita nak beri tumpuan kepada sedekah, bukan sekadar untuk menjauhkan sedekah, boleh menambah rezeki juga. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana sedekah itu cukup besar manfaat dia, barangkali di luar pandangan manusia. Sebab kita, ialah
kita kalau boleh bersedekah tu dah seikhlas hati, tapi kadang-kadang kita bersedekah tu kita ada asbab, aku sedekah supaya Allah limpah ruahkan rezekiku, Allah lipat gandakan lagi rezeki perniagaan dan sebagainya. Bagaimana Ustaz kita nak pastikan sedekah kita tu kita beri seikhlas mungkin sebab manfaat dia luar biasa. Baik, kita berada dalam sebuah kesempatan yang sangat hebat iaitu di dalam bulan Syaban. Maka apabila kita meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat mengetahui bahawa Allah SWT memberikan fadilatnya yang khusus di dalam bulan Syaban. Tandanya ulama dapat mengetahui sesuatu bulan ataupun sesuatu hari itu adalah mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari tersebut ataupun banyak berpuasa pada bulan tersebut seperti mana bulan Syaban. Di situ ulama dapat cue ataupun dapat faham, dapat petanda bahawa bulan itu bulan yang mulia bukan sahaja untuk dihidupkan dengan puasa tetapi dihidupkan dengan amalan-amalan yang lain. Maka seorang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia meneliti dan memerhatikan apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada hikmah dan rahsia yang terbesar. Dan antaranya bulan yang Rasulullah muliakan adalah bulan Syaban, maka kita rebut kemuliaan dan fadilat bulan ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah bila dah sebut tentang bulan Syaban, mungkin Ustaz boleh sebut juga antara amalan-amalan sunat yang boleh kita gandakan, kita laksanakan di bulan Syaban. Baik, antara yang digalakkan oleh para ulama seperti mana yang dilakukan oleh kaum salaf, antaranya memperbanyakkan amalan sunat, lebih lagi pada malam nisfu Syaban, banyakkan berselawat, banyakkan berzikrullah, banyakkan bertaubat dan beristighfar, dan banyakkan bersedekah, berinfak di jalan Allah. Itu dia antara perkongsian yang Ustaz kongsi, iaitu selamat, banyakkan berselawat, beristighfar, bertaubat dan banyakkan bersedekah, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita akan berehat setika lepas ni, kita nak fahami apakah yang dikongsikan ataupun perkara-perkara berkaitan dengan pertubuhan mihrab bersama Ustaz kejap lagi.